Yang saya muliakan saudara pengacara majlis, yang berbahagia Tuan Haji Wan selaku timbalan pengerusi, seterusnya saf kepemimpinan Masjid Taqwa ni, dan seterusnya kepada tuan-tuan puan-puan ahli jemaah yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu izinkan saya untuk memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Azza wa Jalla, yang kerana dengan limpah kurnia kekuatan serta inayah yang dianugerahkannya, maka kita dapat bersama-sama berada dalam majlis ilmu pada malam yang bersejarah ini. Malam ini adalah malam yang bersejarah kerana besok adalah ulang tahun hari kebangsaan kita. Ya, hari kebangsaan, ya. Bukan hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan itu dah lepas dah. Ada lagi orang duk keliru ni. Ya. Beberapa hari yang lepas, dalam salah satu majlis ilmu, saya dengar ada orang menyebut bahawa kemerdekaan tanah Melayu ni, dia kata merdeka cara tak gentleman. Sebab dia kata kita merdeka ini di meja rundingan, tidak seperti kebanyakan negara yang merdeka dengan pertumpahan darah perjuangan. Saya pun pelik, pasal apa dia kata macam tu? Ya, takkanlah kita ini tak ada yang berjuang. Memanglah meja rundingan itu adalah merupakan titik akhir, ya, kepada satu siri perjuangan yang begitu panjang. Sebab kalau akhirnya tidak ke meja rundingan, bagaimana kita nak tanda tangani perjanjian kemerdekaan itu? Nak sign di mana? Takkan atas perahu kot. Jadi kena cari juga meja. Tetapi sebelum daripada itu, malah sejak daripada kejatuhan Kota Melaka pada Ogos 1511 lagi, bangsa kita telah pun bangun untuk berjuang menghalau penjajah itu. Bermula dengan penjajah Portugis yang datang pada 1511, dengan gerakan-gerakan pembebasan, ya, yang dikepalai oleh Bendahara Paduka Raja. Dan selepas daripada itu silih berganti, kita pun tahu, kita baca dalam sejarah. Selepas Portugis 130 tahun, datang Belanda 180 tahun, ya, kemudian datang Inggris pula lebih daripada 100 tahun, kemudian daripada itu datang Jepun. Silih berganti, dan orang Melayu, nenek moyang kita, tidak pernah reda dan diam. Jadi itu sebab saya katakan, kalau nak bercakap soal perjuangan, ya, perjuangan kita itu begitu panjang. Titik akhirnya tentulah pada tahun 1956 itu. Dan 1957 kita istihar, kemerdekaan kita. Cuma malam ini kalau nak ceritakan perjuangan-perjuangan sejak daripada 1511 dengan kejatuhan Kota Melaka itu, tentulah sampai ke subuh pagi esok pun tak habis cerita, ya, sebab perjuangannya begitu panjang. Jadi hari ini dalam kesempatan yang ada antara maghrib dengan isyak ini, saya nak menyebut beberapa perkara berkaitan dengan perjuangan yang lebih relevan, lebih berkaitan dengan kita di sini, ya. Khususnya yang saya nak sebut ini ialah peperangan yang melibatkan kita di sini, kita di bahagian ini, di kawasan ini, ya.
yang lebih terkenal dengan apa yang disebut ataupun ditulis di dalam buku sebagai perang musuh bisik ataupun perang Kedah dengan Siam. Tapi sebenarnya bukan kita perang dengan Siam saja. Kita perang dengan gabungan Siam dan Inggris, ataupun Siam dan British. Nenek moyang kita yang ada di kawasan ini, di Kedah, di Sabang Perai ini, berlawan dengan dua superpower serentak, gabungan dua superpower serentak. Itu sebab saya kata kalau dalam siri perjuangan kita yang hebat itu, kalau kita ambil perang Perak umpamanya, itu perang Perak, orang Perak melawan British. Perang Pahang, orang Pahang melawan British. Perang Nanning, Dol Said dan orang-orangnya melawan British. Tok Janggut, Tuan Guru Haji Hassan bin Panglima Munas, itu lawan British. Orang Kedah, orang sini, kita lawan dua gabungan, iaitu British dan Siam, yang kedua-duanya pada waktu itu, pada zaman itu merupakan superpower. Jadi dalam siri peperangan kita yang panjang itu, ada yang kita menang, ada yang kita kalah. Kita taklah mengaku kita menang semuanya. Kalau perang musuh bisik itu pun 21 tahun, antara peperangan yang terpanjang dalam dunia Melayu. 21 tahun. Jadi apa yang berlaku dalam perang tersebut? Saya nak sebut sepintas lalu saja, ringkas saja sebab masa agak terhad pada malam ini, Tetapi tidak ramai orang Kedah sendiri, termasuklah orang Kedah dan juga orang Pulau Pinang, orang Sabang Perai ini sendiri, apatah lagi orang Melayu lainnya, yang tahu tentang perang yang berlaku pada tahun 1821 ini. Lebih 1 tahun lah. Perang yang berlaku pada hari Ahad. Hari Ahad 12 hari bulan November 1821. Masa itu di Kedah ni, sampai sekarang pun ada juga, ada kota yang disebut namanya Kota Kuala Kedah. Sampai sekarang pun ada, tapi tak ramai orang pergi tengok. Orang Malaysia ni lebih suka pergi tengok kota Portugis di Melaka. Kan pelik tu, kita pergi tengok kota yang bukan kita bina. Kota Kuala Kedah tu kita yang bina. Tapi orang tak peduli sangat, dan kita pun tak promote sangat. Yang tu kena tanya orang, orang-orang yang ada kuasa lah, pasal apa dia tak promote sangat, sehingga kan orang tak tahu. Jadi kota itu adalah merupakan kota yang begitu hebat, kerana nanti dalam perang ini saya nak buktikan betapa kota yang lebarnya lebih kurang 12 kaki tu, yang diisi di tengah-tengah tu dengan tanah yang dikorek di sekeliling, dipanggil Alor Melaka, Alok Melaka sekeliling tu, diisi dalam tu. Kota itu menjadi kota yang begitu kebal kerana dia boleh tahan bedilan meriam. Jadi pada petang Ahad itu 12 November 1821, satu angkatan perang dari Ligor, orang Kedah kata legok, kata pisang awak legok, kononnya dulu pisang awak dari legok, itulah yang bagus. Jadi legok ni, angkatan perang ini telah mendapat restu daripada Raja Thai di Bangkok, iaitu King Rama, dan mereka belayak ke Kedah. Ada catatan yang kata kekuatan dia tu datang tu, dia mai ke Kota Kuala Kedah tu 1000 orang di dalam 100 buah perahu perang. Ada catatan juga yang saya baca, ada yang kata sampai 7000. Jadi kita tak pastilah 1000 ataupun 7000. Ada yang kata 1000, ada yang kata 7000. Pulang. Yang itu ikut rekod masing-masing. Jadi mereka berlayar menuju ke Kuala Kedah. Dan apabila sampai di Kota Kuala Kedah tu, kalau hari ini kita pergi ke kota tu pun kita boleh nampak lagi, dia masuk ke Alok tu, kemudian dia perapat perahu-perahu depa ni ke tebing.
Apabila ditanya, awak yang mai ramai sangat ni, sebab orang dalam kota tu, terutamanya Datuk Bendahara, terkejut tengok, weh ramai sangat ni. Pasal apa ramai sangat? Dah tu tak pakai baju pula, Siam ni kan. Dia tak pakai baju, pakai cawat. Bawa peralatan perang dengan pedang kerabi-kerabong dia, dengan bedil, istinggar. Ni gaya macam nak mai serang orang. Depa jawab, depa kata kami mai nak minta tolong. Kedah tolong bagi beras. Kami nak beras. Masalah beras ni kan dulu sampai Kelah. Dia Siam pun nak beras juga. Kami nak beras sebab nak perang dengan Burma. Waktu itu Siam dengan Burma ini memang sentiasa berperang. Ya, ada kala Siam menang, ada kala Burma menang, silih berganti. Jadi depa kata depa mai ni nak minta beras. Jadi bendahara kata kalau setakat minta beras tak ada masalah lah. Naiklah, depa pun naik. Ramai. Ramai masuk duk merayau ke dalam kota tu. Pada masa itu Sultan Ahmad Tajuddin, Sultan Kedah Sultan Ahmad Tajuddin kedua, dia tak ada dalam kota tu. Sultan berada di mana? Sultan berada di kota Kuala Muda. Kat sini. Apa Sultan buat? Di kota Kuala Muda tu Sultan memantau orang menggali terusan. Tapi ada juga saya baca yang mengatakan bahawa Sultan telah dimaklumkan bahawa Ligok tengah siap angkatan perang. Jadi oleh sebab itu Sultan dinasihatkan meninggalkan kota Kuala Kedah. Sebab masa itu memang ada istana dalam kota Kuala Kedah tu. Lah ni kalau kita pergi istana tu tak ada dah, tapi tapak dia ada. Tapak istana tu masih ada lagi. Jadi pada waktu yang sama, hari yang sama tu, petang tu, dalam kota tu orang tengah meraihkan majlis pernikahan, majlis perkahwinan antara anak bendahara dengan anak Laksmana. Jadi orang duk kalut nuri. Waktu pula mai duk minta beras. Kan? Bila dia orang dah ramai dalam kota tu dengan orang duk kelang kabut, duk masak gitu gini, kan, takat depa mai kita jamu tak apalah, nak bagi beras depa bawa balik tak apa. Awak dia ada talun tu pasal apa? Ada delay. Masa itu ramai daripada tentera Siam ni, depa pergi merayau, depa pergi dekat meriam di kota Kuala Kedah. Sampai hari ni pun kita tengok ada beberapa laras meriam yang besar yang menghala ke laut. Yang tu disebut meriam Kuala. Kemudian ada beberapa meriam yang kecil sikit daripada tu yang diletakkan di tembok kota. Yang tu disebut meriam kota. Jadi Siam ni dia pergi dekat-dekat meriam tu, cepat-cepat dia sumbat mulut meriam, supaya tak boleh guna untuk tembak angkatan mereka yang duduk dalam laut. Kekuatan meriam Kuala tu, ikut yang saya baca lah, kekuatan meriam Kuala tu, meriam yang besar tu, meriam tu kalau tembak dia boleh pergi satu batu. Sebab itu kapal British Hyacinth tu dia tak berani berlabuh dekat, sebab kalau dia berlabuh dekat sampai peluru. Itu kekuatan meriam Kuala. Yang sekarang ni kalau kita tengok ada, kalau tak salah saya, 3 laras lagi yang disebut nama badak berendam dengan katak puru. Pergilah tengok. Yang tu yang besar. Jadi apabila disumbat mulut-mulut meriam tu, mereka mulalah mengamuk.
dan arahan diberikan ya, oleh Panglima Ligor itu. Dia kata serang dan bunuh semua. Jadi bercempura lah, lari, mana yang sempat berlawan, tapi mana yang ada di dalam kota Kuala Kedah itu dibunuh ataupun ditawan, diikat. Bukan itu sahaja, selepas daripada amukan Siam di dalam kota Kuala Kedah, sebahagian lagi kemudiannya keluar daripada kota dan menyerang pula penduduk-penduduk yang duduk di sekitar kota Kuala Kedah itu, di kawasan Kuala Kedah. Rumah-rumah mereka dibakar. Yang laki-lakinya waktu itu orang tengah hari kan, orang balik daripada laut ya, sebahagiannya, sebahagian lagi masih ada duk tangkap ikan lagi. Mana yang tengah rehat di rumah tu semua dibunuh, dan rumah-rumah mereka dibakar, perahu-perahu mereka dibakar. Ini kekejaman Siam ni. Dan menurut dokumen yang kita dapat, ada lebih kurang 1000 lebih laki-laki yang dibunuh, 1000 lebih juga yang ditawan, yang kemudiannya dibawa untuk dijadikan hamba kepada raja dan juga pembesar-pembesar Siam, sama ada di Ligor ataupun di Bangkok. Jadi soalnya, kenapa Siam ni tiba-tiba, Siam Ligor ni tiba-tiba dia serang Kedah? Yang beras tadi itu hanya muslihat, bukan nak ambil ingat beras pun. Kenapa dia menyerang Kedah? Kenapa Ligor ini menyerang Kedah? Ligor ni sebenarnya kalau kita baca dalam tulisan Siam sendiri pun, rekod Siam sendiri pun, Sultan Ahmad Tajuddin kedua ni merupakan seorang sultan yang mesra kepada Raja Siam. Dia baik dengan Raja Siam. Malah Raja Siam ni banyak kali minta tolong Sultan Ahmad Tajuddin kedua ini. Umpamanya minta tolong bantu Singgora menentang Patani. Jadi Sultan Ahmad Tajuddin ni dia tak mau masalah, dia tolonglah sikit. Kemudian bantu Siam dalam perang dengan Burma di Phuket, minta bantuan, dia bantu. Jadi bila dia bantu banyak kali, maka Raja Siam ni pun suka kat dia dan bagilah dia satu anugerah gelaran, iaitu gelaran Chow Paya. Chow Paya. Bila dia dapat gelaran Chow Paya ni, Raja Ligor tak puas hati. Dia kata, pasal apa bagi dekat Sultan Ahmad Tajuddin gelaran Chow Paya ni, gelaran yang tinggi, pasal apa tak bagi kat dia? Sedangkan berbanding dengan Kedah, dia kata Ligor itu lebih rapat, lebih taat dengan Bangkok. Ni dengkilah ni. Jadi bila dia dengki, dia mula buat fitnah. Umpamanya dia maklumkan, dia menghadap Raja Rama di Bangkok itu. Dia kata dia dapat maklumat bahawa Sultan Ahmad Tajuddin ini nak bantu Burma untuk menyerang Siam. Dia buat fitnah macam tu. Dia kata Kedah nak pakat dengan Burma ni, nak menyerang Siam. Dan diperkukuhkan lagi dengan adanya fitnah oleh seorang kerabat raja yang tak puas hati dan nak merebut takhta. Ini biasalah, sejarah orang Melayu ni duk kira nak berebut kuasa ni tak habis-habis. Jadi bila dengki itu, pi bagi tahu dekat Raja Ligor. Raja Ligor dapat modal. Tengku Embun nama dia. Yang pi buat cerita ni. Jadi oleh sebab itulah maka
Raja Rama ni, Raja Siam ini, apabila Raja Legok pergi menghadap dia, dia kata Kedah nak serang, Kedah nak pakat dengan Burma, maka Raja Siam pun kata, habis tu hang nak buat apa? Raja Legor kata, Patik minta izin untuk Patik serang Kedah. Kita tangkap Sultan Ahmad Tajuddin ketiga ni. Jadi Raja Rama pun kata, bagus juga hang tangkap dia. Pasal beta dah suruh dia mai menghadap, dia tak mai. Dia nak tunjuk keras kepala dia. Lah ni, oleh sebab hang nak pergi serang, maka beta bagi kebenaran. Jadi itulah yang menyebabkan Raja Legor itu sangat confident, sangat yakin bahawa dia akan dapat menyerang Kedah dengan senang. Dan memang pun hanya beberapa jam saja selepas serangan pada petang Ahad itu, maka kota Kuala Kedah jatuhlah ke tangan Siam Ligor ini. Tapi Siam ni dia cerdik juga. Dia tak duduk di kota tu. Dia tak duduk di kota Kuala Kedah. Sebab kalau kita tengok dalam peta pun, kota Kuala Kedah tu dia di dekat Kuala lah. Kuala Kedah tu kan. Kalau hari ni nak pergi Langkawi, orang akan naik ferry tu daripada kawasan seberang, sebelah daripada kota tu. Untuk ke Langkawi. Jadi memang di mulut, di muara Sungai Kedah tu. Jadi bila nak masuk, masa tu tak ada kapal terbang lagi. Jalan darat pun tak elok. Jadi nak masuk mesti masuk ikut sungai. Kalau nak masuk ke Kedah mesti melalui kota itu. Sebab itulah kota itu kemudiannya menjadi tempat untuk mengutip cukai dan sebagainya. Pada waktu itu pun sudah ada pintu ayak, apa kata, untuk kutip cukai. Sistem dah ada masa itu. Sebab tu kanun Kedah, kanun Laut Kedah, dia ada sebut tu berapa cukai tambak perahu berapa, semua dah ada sistem itu. Sistem percukaian kita dah ada. Sebelum orang cakap pasal GST lagi, Kedah dah ada lah. Kan? Jadi apabila jatuh sahaja kota Kuala Kedah, itu kota pertahanan, sebahagian daripada armada Siam yang ramai itu menyerang Langkawi. Kenapa? Kerana di sanalah diletakkan armada Kedah. Armada Kedah itu disusun di Langkawi. Mereka menyerang Langkawi. Dan Langkawi juga jatuh. Sebahagian lagi menyerang Kota Stak. Alok Stak. Itu kawasan yang ada balai besar hari ini itu. Menyerang kawasan itu. Maka dengan itu dikira seluruh Kedah pada waktu itu jatuh ke tangan Siam Ligor. Bila jatuh, Rama ni, Raja Siam ni, dia melantik governor. Dia melantik governor daripada Legok untuk memerintah Kedah. Tapi mereka tak berani memerintah daripada kota Kuala Kedah. Mereka memerintah daripada kota Alok Ganu. Kota Alok Ganu ni kena masuk ke sungai tu juga, sungai yang sama, masuk ke dalam lagi, lebih kurang 13-14 batu daripada kota Kuala Kedah. Sebab kalau serangan balik daripada pejuang-pejuang Kedah, lambat nak sampai. Jadi dia pandai. Dia memerintah daripada kota Alok Ganu. Dari kota Kuala Kedah nak pergi kota Alok Ganu tu kena lalu kampung saya lah. Kampung saya pun tepi sungai juga. Kampung nama kampung tu Kampung Alok Madi. Nama Alok Madi tu pun sempena nama Tok Madi, salah seorang daripada perwira kita yang memimpin satu ketumbukan tentera dalam perang musuh bisik tu. Jadi berbalik pada masa serangan tadi tu yang menyebabkan kota Kuala Kedah tu jatuh, turut ditangkap pada petang itu ialah Datuk Temenggung, Datuk Laksmana. Mereka ini kemudiannya dibunuh di dalam kota.
Kemudian Datuk Bendahara. Datuk Bendahara ni masa ni dah tua dah. Datuk Bendahara ni. Nama penuh dia Datuk Bendahara Datuk Paduka Maharaja Sura. Ini gelaran penuh orang tua ni. Ya. Bendahara Datuk Paduka Maharaja Sura. Dia ditangkap bersama dengan Tengku Yaakob dan Tengku Jamjam. Tengku Yaakob ini anak Sultan, anak anda Sultan sendiri. Mereka ini ditangkap, kemudian diikat tangan dan ditarik suruh berjalan kaki sampai ke Bangkok. Dalam perjalanan di Senggora, Songkla lah hari ni. Bayangkan jalan kaki tau. Dari kota Kuala Kedah tu jalan kaki pergi ke Songkla. Ya. Bersama lebih 1,000 orang lagi yang ditawan. Datuk Bendahara ni dah lah tua. Sampai di Songkla tu depa racunkan dia. Maka matilah Bendahara Kedah itu di Songkla. Tengku Yaakob kemudiannya meninggal dunia dalam tahanan di Bangkok. Dah dibawa berjalan kaki itu dan mungkin diseksa, mati dia dalam tahanan di Bangkok. Ada catatan yang saya baca, nak bawa mereka berjalan tu takut mereka lari, maka cuping telinga tu ditebuk dan direngke dengan rotan. Selain daripada itu ketin tu juga ditebuk dan dimasukkan rotan, ikat, direngkai. Itu catatan yang saya baca. Itu puak-puak yang bawa mereka pergi ke Bangkok. Di Kedah ni pula, apabila mereka berjaya menawan Kedah ni, rumah-rumah dia bakar habis lah. Bendang-bendang habis dia bakar. Kebun-kebun habis dia bakar. Orang perempuan ni ditangkap, dirogol. Ada satu kejadian ini dalam catatan, perempuan yang mengandung diikat di pokok apa ni, pokok nyok. Perempuan mengandung ni, syarat mengandung. Kemudian tentera Siam ini dia main teka, lawan teka dengan kawan dia, yang dalam perut tu laki-laki, budak laki-laki ke perempuan. Kemudian dibelah perut itu untuk lihat laki-laki atau perempuan, dan menanglah dia orang punya betting itu, pertaruhan itu, siapa yang betul. Maka matilah ibu yang mengandung itu dengan bayi di dalam perutnya. Orang tua-tua mana yang ditangkap tu dikelar-kelar, setelah dibunuh dikelar-kelar tubuh badannya, dan anggota badan itu dicampak dalam sungai anak bukit, sungai depan rumah saya tu. Sebab sungai itu banyak buaya. Masa saya kecil pun saya ingat lagi, kalau sebelah atas tu dekat dengan kubur, di situ ada buaya. Memang sungai itu memang banyak buaya. Crocodile infested river. Orang laki-laki lagi mana yang cuba melawan ditangkap dan diletak di atas pelantak di tepi sungai. Pelantak tepi sungai ni biasanya ditanam pokok nipah. Jadi diletak suruh duduk tinggung, kemudian pucuk nipah ni, pucuk dia yang tajam macam lembing tu, yang itu diletakkan di bawah punggung dia tu. Sebab pucuk tu dia naik cepat. Pucuk nipah ni dia naik cepat. Jadi pucuk tu kemudiannya masuk macam sula mangsa itu sampai mati di atas pelantak di tepi sungai itu. Kemudian ditolak ke dalam sungai menjadi habuan kepada buaya. Kerana kekejaman inilah orang Kedah panggil Siam Perut Hijau. Kalau tanya orang tua-tua, mereka tahulah. Saya pun
Masa kecil-kecil dulu kita duk main buih-buih kat tepi jalan kan. Orang tua kata masuk lagi main siam pokok hijau baru tahu. Jadi masa tu kita tak tahu lagi pasal apa pokok hijau. Takkan pokok warna hijau kan. Rupanya siam pokok hijau tu sebab dak uat apa nama dia punya tattoo dia tu. Tattoo yang dia buat tulis macam-macam tu lah kan. Kita tak tahu dia tulis apa, tulis siam kan. Yang itu kan dia nak hijau, biru hijau tu. Itu dia kata pokok hijau. Budak-budak sebelah selatan lah ni duk kata mak kau hijau. Saya pun tak tahu apa yang hijau tu. Tapi kalau di Kedah kita kata siam pokok hijau tu, itu nak menunjukkan betapa zalimnya mereka itu. Jadi pada waktu itu apabila perkhabaran dapat kepada Sultan yang pada waktu itu sedang berada di Kuala Muda, dapat maklumat pada dia bahawa kota Kuala Kedah jatuh dah. Jadi tuanku dinasihatkan sila berundur dulu. Jadi dia terpaksa berundur sebab negeri dah jatuh dah. Maka dia berundur ke mana? Dia berundur ke Pulau Pinang. Masa tu di Pulau Pinang ni ada British dan Siam dia tak berani nak menyerang Pulau Pinang untuk menangkap Sultan kerana adanya British, dan British ni ada senjata. Dia ada senjata. Dan satu lagi sebab kenapa Sultan berundur ke Pulau Pinang, ini saya bacakan titah tuanku Sultan sendiri pada waktu itu. Sebab ditanya oleh pembesar kenapa tuanku berundur ke Pulau Pinang, maka tuanku jawab, dia kata ini bahasa dia, bahasa Melayu dulu ya. Dia kata akan Pulau Pinang ini pun tanah ayah beta. Paduka marhum beri sewa akan company Inggeris. Sebab inilah maka beta mau datang singgah di Pulau Pinang. Di dalam pada itu jika beta tiada boleh naik ke Pulau Pinang, daripada dibawa beta pergi ke Melaka atau Singapura seperti orang banduan, terlebih baiklah beta digantung atau diaras dengan meriam pada keci beta ini. Jadi Sultan Ahmad Tajuddin sendiri dia kata dia pergi ke Penang tu sebab Penang ni tanah ayah dia, sewa ke British. Ni dalam dokumen, bukan saya reka. Jangan dah pula duk kata saya reka ke apa ke. Dah memang itulah yang tersurat dan itulah yang tercatat dalam sejarah. Azan. Kita berhenti saat kita berhenti saat untuk azan. Ken? Ken senang apa? Tak apa, dia sakit telinga. الله أكبر الله
Saya isu dekat desa mai masjid ni lebih dekat sikit dengan sebab tak mendengar tadi. Baik, alhamdulillah. Saya sambung sikit lagi boleh kot lah. Ke lapan nasi lah. Baik, tadi saya katakan ya bahawa sultan dengan beberapa orang pembesar itu Dia pakai pen ni. Bukan. Dia sini dia nak tangkap macam tu. dia tak ni, dia tak bergema. Dia memang untuk cakap, dia cakap. Okey. Tukar mikrofon pula. Sultan dan beberapa orang pembesar itu ya mendapatkan perlindungan British di Pulau Pinang. Ya. Mengikut catatan British, 70,000 orang Kedah lari meninggalkan Kedah pada waktu itu. Ya. Sebahagiannya lari ke Pulau Pinang, termasuklah di kawasan Subang Perai ini. Sebahagian lagi ada yang lari ke Perak. Ya. Tinggal habis segala sawah bendang, kampung halaman, ya. Habis jelapang-jelapang kena bakar habis dengan siam. Ada juga sebahagian kecil yang menyeberangi Selat Melaka ke Delhi. Kalau hari ini Medan lah. Semalam saya tengok satu Facebook orang Medan kongsi dengan saya. Dia cakap Kedah. Orang Medan. Dia cakap Kedah. Mungkin tuan-tuan pun pernah tengok. Dan dia kata nenek moyang dia memang asal dari Kedah. Yang lari daripada Kedah semasa serangan Siam ini. Dah berapa keturunan dah, tapi masih lagi dikekalkan bercakap Kedah. Kita tahu bahawa bahasa Indonesia itu kan sangat dominan, tetapi puak-puak ni dia masih lagi nak bercakap menggunakan bahasa Kedah, logat Kedah. Boleh pergi carilah di sebelah Medan sana. Jadi apabila ini berlaku, Sultan Ahmad Tajuddin walaupun dia berada di Pulau Pinang pada waktu itu, tetapi Siam masih lagi tak puas hati. Sebab Siam takut apabila dia ada di Pulau Pinang,
dia boleh menggerakkan balik ya serangan untuk membebaskan Kedah daripada Siam. Jadi oleh kerana itu Siam minta sangat-sangat supaya Inggeris menghantar Sultan ini ke Melaka. Sultan Ahmad Tajuddin ni, Sultan Kedah ni, hantar pergi Melaka, jauh sikit. Pulau Pinang ni dekat sangat. Apabila Sultan dihantar ke Melaka, anak saudara dia yang bernama Said Zainal Abidin ataupun lebih dikenali dengan nama Tunku Kudin. Said Zainal Abidin Tunku Kudin. Jangan tersilap pula dengan Tunku Kudin seorang lagi. Yang itu kemudian, yang itu menantu Sultan yang campur tangan dalam perang saudara di Selangor. Yang tu Tunku Kudin lain. Ni kadang-kadang orang Kedah sendiri pun keliru. Yang ni yang Tunku Kudin yang Selangor itulah, yang perang di Selangor itulah, yang tu yang rumah dia ada runtuhan di Bukit Pinang tu. Yang orang duk kata rumah Raja Siong pula dah. Tak ada kaitan dengan Raja Siong pun. Tu sebenarnya adalah rumah Tunku Kudin, menantu Sultan yang terlibat dalam perang saudara di Selangor. Itu Tunku Kudin lain. Yang ni Tunku Kudin ni ya, yang ini ada darah Palembang. Dulu Kedah dengan Palembang tu memang ada pertalian. Ya. Dalam salah satu ceramah, saya tak ingat di masjid manakah, ada saudara mara Tunku Kudin ini. Saya tak ingat generasi ke berapa, ke-7 ke apa yang datang jumpa, dan dia kata dia daripada keturunan Tunku Kudin yang di Palembang tu. Sebab anak Tunku Kudin selepas Tunku Kudin syahid di kota Kuala Kedah itu, dibawa ke Palembang ya, dilarikan sebab takut dibunuh oleh Siam. Itu yang terselamat. Sebab sebelum daripada itu, isteri dan anak-anak perempuan dia mati dalam serangan bom. Dia orang letupkan rumah dia. Sebab dia orang tahu bahawa dia nak memimpin gerakan untuk membebaskan kota Kuala Kedah. Jadi Tunku Kudin ni dibantu oleh Tengku Long Putih, Tengku Sulaiman, ini kerabat-kerabat lah, dan ramai lagi pejuang-pejuang Kedah pada waktu itu, melancarkan gerakan awal untuk menyerang Siam dan merampas kembali kota Kuala Kedah dan Kedah pada tahun 1826. Ingat ya, tadi serangan 1821. 5 tahun mereka mengambil masa untuk menyusun strategi. 5 tahun ya. 1826. Gerakan pertama, gerakan awal, dipatahkan oleh Siam. 3 tahun kemudian, 1829, sekali lagi cuba, dan cubaan yang kedua ini juga gagal. 1831, 2 tahun lepas itu, Tunku Kudin bersama dengan 2,000 prajurit Melayu yang berpusat di sini, di seberang perai ni, dikumpul balik mana-mana hak lari daripada Kedah tu, mana-mana yang masih lagi sihat, masih lagi kuat, masih lagi bersemangat, kumpul dapat 2,000. 1831, Tunku Kudin kata, jom kita serang kota Kuala Kedah. Kota Kuala Kedah waktu itu dikawal oleh Angkatan Siam Ligor. Pusat pemerintahan di kota Alor Ganu. So Tunku Kudin bersama 2,000 prajurit Kedah, inilah perwira kita, menyerang Siam di kota Kuala Kedah. Siam kota Kuala Kedah pada waktu itu menembak angkatan perahu perang ini, perahu perang Tunku Kudin ini dengan tembakan daripada meriam. Namun tembakan itu dibalas dengan lela rentaka daripada dalam perahu perang Tunku Kudin itu. Dan dengan kebijaksanaan strategi Tunku Kudin, akhirnya kota Kuala Kedah itu jatuh ke tangan
angkatan Tunku Kudin. 24 hari bulan April 1831, Tengku Kudin bersama pengikut-pengikutnya berjaya menawan kembali kota Kuala Kedah. Tentera Siam yang ada di dalam kota itu bercempera lari, berundur ke kota Lok Ganu lah. Lebih kurang 30 orang ditangkap bersama dengan tali barut mereka. Ditangkap di dalam kota itu, kemudian diseksa. Pasal geram sangat, diseksa. Beberapa orang yang menjadi tali barut, talang dua muka tu, ditangkap dan dibungkus dengan kulit kebau, kemudian dijahit dan dijemuk tengah panas, mati kering, mati kering gitu. Itu dalam catatan, bukan saya reka-reka nak buat filem ke apa kadang. Itu catatan. Jadi kejatuhan kota Kuala Kedah ini ke tangan Tunku Kudin menyebabkan Siam marah kepada British, dan Siam menghantar utusan kepada British mempersoalkan kenapa persetiaan Burney yang ditandatangani oleh Siam dengan British pada tahun 1826, British tidak laksanakan janji dalam perjanjian itu. Perjanjian itu saya bacakan ya. Ini perjanjian yang ditandatangani oleh British dengan Siam di depan Raja Siam di Bangkok. Artikel 13. Sebab artikel 13 ini yang sangat relevan dengan apa yang berlaku di Kedah itu. Di dalam bahasa Inggeris ya, saya baca. The Siamese engaged to the English that the Siamese shall remain in Kedah and take proper care of that country and of its people. The inhabitants of Prince of Wales Island and of Kedah shall have trade and intercourse as heretofore. The Siamese shall levy no duty upon stock and provisions, such as cattle, buffaloes, poultry, fish, paddy and rice, which the inhabitants of Prince of Wales Island or sheep there may have occasion to purchase in Kedah. And the Siamese shall not farm the mouth of rivers or any streams in Kedah, but shall levy fair and proper import and export duties. The Siamese further engage that when Chow Paya of Ligor returns from Bangkok, he shall release the slaves, personal servants, family and kindred belonging to the former governor of Kedah. Dia tak sebut sultan, dia sebut governor of Kedah. And permit them to go and live wherever they please. Jadi dalam perjanjian ni, Siam Legor kena bebaskan tawanan-tawanan yang diambil daripada Kedah tu, dan suruhlah mereka pergi duduk di mana pun. Tapi tak boleh duduk di Kedah. Negeri dah kena rampas dengan orang lah. The English engaged to the Siamese that the English do not desire to take possession of Kedah. Jadi orang putih ni, British ni, dia bagi tahu, dia mengaku kepada Siam bahawa dia tidak berminat untuk mengambil Kedah. That they will not attack or disturb it. Mereka tidak akan menyerang atau mengganggu Kedah. Kedah pada waktu itu di bawah Siam ya. Maknanya menyerang Kedah tu artinya menyerang Siam lah. Nor permit the former governor of Kedah or any of his followers to attack, disturb or injure in any manner the territory of Kedah. Dan British kena pastikan Sultan Kedah dan pengikut-pengikutnya tidak boleh menyerang atau mengganggu mana-mana wilayah dalam negeri Kedah yang diperintah oleh Siam. The English engaged that they will make arrangements for the former governor of Kedah to go and live in some other country, and not Prince of Wales, England or Perai, or in Perak, Selangor or any Burmese country. Ini perjanjian dengan Siam ni, ya. Siam nak English ini, British ini pastikan Sultan Kedah boleh pergi duduk di mana pun, mana-mana negeri pun, kecuali di Prince of Wales, ya, England,
Perai, Perak, Selangor ataupun mana-mana wilayah di Burma. Itu pun dia tak bagi. Ya. If the English do not let the former governor of Kedah go and live in some other country as here engaged, the Siamese may continue to levy an export duty upon paddy and rice in Kedah. Kalau mereka tak buat macam itu, padi dan juga beras, British kena bayar. Yeah. The English will not prevent any Siamese, Chinese or other Asiatics at Prince of Wales Island from going to reside in Kedah if they desire it. British hendaklah mengizinkan mana-mana orang Siam, orang Cina ataupun orang daripada kawasan di luar Kedah daripada pi duduk di mana-mana tempat pun di Kedah. Nampak? Dia buat pandai, dia faraid habis negeri kita. Ini perangai Siam. Perjanjian ini yang diberi nama Perjanjian Beni ataupun Persetiaan Beni 1826. Ditandatangani, ini artikel 13. Antara Raja Siam dengan British. Jadi ini yang diungkit oleh Siam apabila kota Kuala Kedah dah jatuh balik ke tangan Tunku Kudin. Maka Siam kata, ni kita dah ada perjanjian, pasal apa hangpa tak serang, halang Tunku Kudin daripada menyerang kembali Kedah? Sebab apabila hangpa tak halang, artinya sudah melanggar perjanjian itu. Oleh kerana itu, maka British pun menghantar senjata dan juga ubat bedil ke Alor-Ganu supaya Siam boleh memperkuatkan angkatan perang dia menyerang balik Tunku Kudin di kota Kuala Kedah. Pada waktu yang sama, angkatan laut British itu daripada Pulau Pinang mengepung Kuala Kedah, Selat Melaka di depan muara Kuala Kedah, dan juga muara-muara sungai yang besar-besar di Kedah, supaya bantuan makanan, bantuan peluru, senjata dan juga ubat bedil tidak sampai ke Tunku Kudin yang pada waktu itu berada dalam kota Kuala Kedah bersama pengikut-pengikut dia. Selain daripada itu, Siam bersama British mengisytiharkan pejuang-pejuang Melayu yang bersama Tunku Kudin itu sebagai perompak, lanun dan pengganas. Nampak? Kalau malam ni tajuk kita ni jasa perwira, ini perwira kita. Tapi bagi orang putih, lanun, pirate, perompak, kan? Pengganas. Itu ikut suka mereka lah nak panggil apa pun. Tapi bagi kita, inilah pejuang-pejuang kita, inilah perwira kita. Apabila mendapat senjata, bekalan senjata daripada British itu, angkatan Siam kembali menyerang dan mengasak kota Kuala Kedah, sehingga Tunku Kudin dan orang-orangnya terkepung dan terpaksa bertahan di dalam kota Kuala Kedah. Kapal-kapal Inggris, terutamanya yang bernama Wolf dan Crocodile, menyerang perahu-perahu orang Melayu mana yang menghampiri kawasan Kuala Kedah itu, diserang dan ditembak dengan dibedil dengan meriam daripada atas kapal itu. Jadi ramailah pejuang-pejuang Melayu Kedah gugur syahid, sebahagiannya berkubur di dasar laut di sekitar kota Kuala Kedah itu, di sekitar Kuala Kedah. Kekebalan benteng kota Kuala Kedah yang saya sebut tadi menyebabkan walaupun serangan bertubi-tubi daripada darat tentera Siam, daripada laut British, mereka tak dapat nak pecahkan benteng kota Kuala Kedah yang di dalamnya ada Tunku Kudin bersama dengan pejuang-pejuang Kedah tu. Jadi tentera Siam mempertingkatkan dia punya kekuatan dengan kekuatan 7,000 orang dan 300 gajah. Dulu orang perang pakai gajah lah.
7,000 orang dan 300 ekor gajah tiba di Kuala Kedah pada 4 hari bulan Oktober 1831 dan mengepung orang-orang Melayu di bawah pimpinan Tunku Kudin di dalam kota itu. Jadi dia nak tembak tak boleh, tak pecah. Maka mereka membina pelantar-pelantar ataupun menara tinggi, ya, untuk menembak ke dalam kota. Ya, dia naik atas tu, ditembak ke dalam kota lah. Ya. Dan pejuang-pejuang Kedah daripada dalam kota membalas tembakan dengan meriam. Jadi kalau kena menara dia tu, dengan menara dengan siam sekali. Kan? Apabila seorang pejuang ataupun penembak meriam itu gugur, maka digantikan oleh penembak yang lagi satu. Selepas 5 bulan 15 hari dengan ketiadaan makanan, dengan ketiadaan ubat-ubatan, dengan ketiadaan ubat bedil dan peluru, maka akhirnya kota Kuala Kedah sekali lagi jatuh ke tangan Siam. Tengku Kudin sendiri pun gugur syahid dalam kota itu. Saya tengok peta yang dilukis oleh tentera Siam, tempat apabila mereka masuk, mereka jumpa mayat Tengku Kudin itu, tempat mayat Tengku Kudin itu terbujur berdekatan dengan meriam Kuala. Maknanya berdekatan dengan tembok yang menghadap ke Selat Melaka tu. Di situ ditulis dalam tulisan Siam pun, Tengku Kudin, mayatnya di situ. Dan mengikut dokumen Siam, mereka sangat marah dengan Tengku Kudin ini, sehingga kan walaupun dia sudah syahid, mereka penggal kepalanya, dan kepala itu dibawa dengan gajah ke Ligor untuk dipersembahkan kepada Chow Payanakon Sitamarat, iaitu Raja Ligor. Dalam perang itu, ini wira kita, 1255 pejuang Kedah termasuk arwah Tengku Kudin gugur syahid. Dan saya nak sebut, ini dalam catatan ya, 1255 tu 655 adalah pejuang laki-laki, 600 lagi adalah Sri Kandi Kedah. Yang ini orang perempuan Kedah patut bangga. Ya. Kita berjuang alongside the men. Ya, Sri Kandi kita ini, tuk kita lah, nek kita ni, ya, turut sama mengangkat senjata mempertahankan kedaulatan Kedah, mempertahankan kota Kuala Kedah. Ya. Nah, ini berlaku pada 1831. Ya. Jadi apabila perkhabaran ini diterima oleh Sultan Ahmad Tajuddin, yang pada waktu itu dah dibuang ke Melaka, dia tak boleh duduk diam. Ya, dia tak boleh duduk diam. Itu yang terbit pantun tu kan, Pulau Pinang Bandar Baharu, Francis Light menjadi raja, terkenang masa yang lalu, berlinang si air mata. Sedih. Dan pada waktu dalam keadaan baginda ditahan, di Melaka itu, terdapat ratapan baginda yang terkandung dalam syair yang terkenal yang disebut syair Duka Nestapa. Pernah dengar tak syair ni? Ni orang Kedah kena dengar lah, syair Duka Nestapa. Saya bacakan syair Duka Nestapa, yang merupakan ratapan tuanku Sultan Kedah pada waktu itu. Dia kata, sudahlah gerangan nasib kekanda, janji suratan demikian ada, menanggung masyrul berganda-ganda, bagaikan bekah di dalam dada. Ya Allah, tolonglah hamba, seorang makhluk sangat haloba, bermimpi bulan jatuh ke riba, berenang di laut hendak dicuba.
Ya Rasulullah, lihatlah umatmu, beri syafaat, kurniakan ilmu, pohonkan penunjuk jalan bertemu, jangan kiranya terkena semu, berkat junjungan cerpu duli, sekira apalah lepas kembali, berkaul kepada Nabi dan wali, utama jiwa ku pohon sekali. Ini yang dikatakan syair duka nestapa itu. Jadi sultan ni dia tak boleh duduk diam. Pada bulan Mac 1837 beliau dapatkan kebenaran Inggeris. Dia kata beta ni dah makin tua, jadi beta nak pergi melawat saudara-saudara beta di Delhi. Delhi itu maknanya di Medan, Kesultanan Delhi kan, Melayu Delhi, di Medan. Jadi sultan ni dia kata dia nak pergi ziarah lah, sebab dia dah tua dah, dia nak pergi ziarah lah anak-anakan dia apa semua tu di Delhi tu. Memang sultan kita, Kesultanan Semenanjung ni dengan Kesultanan di Sumatera tu, termasuklah Sultan Delhi itu ada pertalian, persaudaraan. Jadi British pun kata tak apalah, kalau Sultan Kedah ni nak pergi ke Delhi tu, kita bagilah izin dia pergi Delhi, bukan dia pergi Kedah. Nak pergi Kedah tak boleh, sebab itu dah ada perjanjian Siam dengan British. Dalam perjalanan ke Delhi, Sultan bagi tahu tukang haluan tak payah pergi Delhi. Kapal itu tukang haluan pergi mana? Pergi Berwas di Perak. Pasal apa nak pergi Berwas? Kerana di Perak sedang menunggu baginda Raja Muda Perak dan juga pejuang-pejuang Kedah yang ada di Perak, bersama dengan pejuang-pejuang Perak yang bersimpati kepada pejuang-pejuang Kedah. Ada 1,400 orang pejuang siap dengan 50 perahu perang. Jadi Sultan kata kita tak payah pergi Delhi, kita pergi Berwas. Ini sebab nak serang balik Kedah. Tapi malangnya pertemuan di Berwas itu dapat dihidu oleh British, dan British menghantar kapal perang HMS Zebra ke Berwas, dan berlakulah perang orang Kedah di Berwas itu dengan pejuang-pejuang Perak di bawah pimpinan Raja Muda Perak lawan dengan British. Pertempuran British dengan pejuang-pejuang Kedah tadi. Dan dalam pertempuran itu British menang. Sultan dipaksa untuk patah balik ke Melaka. Dan sebagai hukumannya wang pajakan yang asalnya 10,000 dibayar dikurangkan menjadi 6,000. Hak ni yang duk ingat hari tu ni. Kan? Yang duk ingat pasal pakai duit pajakan tu kan? Pasal British ni dia penipu. Dia janji lain, dia buat lain. Jadi ini yang berlaku pada tahun 1837. Pada bulan Mac 1838, kali ini pejuang-pejuang Melayu dari wilayah sekitar Kedah, orang Kedah, orang di seberang Perai ni, orang Perak, orang Serdang Berdaging, Delhi, daripada Pahang, Selangor, orang Melayu bersatu pada tahun 1838. Angkatan perang ini dipecah-pecahkan kepada beberapa ketumbukan, antaranya dipimpin oleh Tunku Muhammad Sa'ad bin Tunku Daud. Ini seorang lagi kerabat. Kemudiannya Laksmana Datuk Wan Muhammad Ali, Datuk Setia Segara dari Langkawi. Datuk Wan Muhammad Ali ni kadang-kadang orang Langkawi panggil dia Datuk Wan Mali. Wan Mali. Tunku Muhammad Akib dan Panglima Taib Hitam dari Setui. Said Hussein dan Wan Muhammad Arsyad dari Kayang. Kayang ni Perlis. Tunku Abdullah Tok Moris, Tok Mo ni Tok Bomo. Tok Moris, ini dari Pendang. Datuk Wan Daud dari Baling.
Panglima Bukit Gantang dari Perak, Datuk Orang Kaya Bandar Baru Tok Madi. Ni yang nama kampung saya jadi kampung Alok Madi tu, ambil nama dia lah. Ya. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dari Palembang. Kita baca banyak kan kitab dia yang ditulis oleh Syekh Samad Al-Falimbani. Syekh Samad Al-Falimbani masa tu tua dah. Katanya umur dia dekat 80 dah. Tapi tengok pejuang-pejuang dulu, tua pun berjuang. Ya. Sama dengan Ayub Al-Ansari. Ya, yang gugur syahid di Istanbul itu. Ya, waktu dia pergi serang Istanbul itu, sudah tua sangat dah, tak larat dah. Tapi semangat nak berjuang. Dan ramai lagi panglima dan pejuang-pejuang Kedah daripada wilayah Melayu lain turut sama pada waktu itu. Dan Tunku Muhammad Saad ini pada waktu itu dapat mengumpul 10,000 pejuang-pejuang. Bersama dengan 50 perahu perang, mereka menyerang kota Kuala Kedah. Dan pada waktu itu serangan dia serentak. Serangan dari laut dan serangan dari darat serentak. Bila serangan macam itu, Siam terkejut dan dalam masa yang singkat kota Kuala Kedah jatuh. Bila kota Kuala Kedah jatuh, kali ini mereka tidak berhenti di kota Kuala Kedah, mereka terus menyerang dan menghancurkan kota Alok Ganu. Kalau tuan-tuan dan perempuan pergi ke kota Alok Ganu hari ini, kota Alok Ganu memang pecah sejak daripada zaman itu lagi. Dihancurkan dalam perang musuh bisik pada tahun 1838 itu. Bila British dapat tahu, sebab Fiaburi Sakmunton ni yang jadi governor di Alok Ganu tu, dia lari lintang pukang sebab kota Alok Ganu pecah. Dia lari lintang pukang berundur ke Patalong. Dengan beberapa orang saja lagi tinggal askar Siam yang selamat. Yang lain tu habis, kena bunuh. Dia orang maklumkan kepada Raja Siam, dan sekali lagi Raja Siam menghantar utusan ke Pulau Pinang jumpa dengan British dan minta British tunaikan janji dalam persetiaan Burney. Jadi British menghantar kapal perang dia lah yang hebat tu, HMS Hyacinth. HMS Hyacinth ni kapten dia nama Kapten Warren. Jadi Kapten Warren pun naik dia punya kapal tu, Hyacinth tu, pergi ke Kuala Kedah. Dari jauh dia nampak Tunku Muhammad Saad dah naikkan bendera Kedah. Bendera Kedah masa itu adalah bendera harimau menerkam. Harimau pula. Bendera yang ada hari ini ditukar pada zaman pemerintahan Sultan Abdul Hamid yang padi tu kan. Padi 17 biji tu. 17 biji padi sebab melambangkan 17 rakaat kita solat satu hari satu malam. Jadi sebelum daripada padi itu ialah warna sama, latar belakang merah tetapi harimau menerkam di tengah yang warna kuning tu. Jadi bendera tu dinaikkan di kota Kuala Kedah. Jadi bila Kapten Warren dia berhenti kapal dia tu jauh sikit, lebih batu di tengah-tengah laut tu, sebab dia tak berani kalau pergi dekat lagi puak tu tembak kena kapal dia. Dia hantarlah utusan pergi bagi tahu kepada Tunku Muhammad Saad. Dia kata, apa yang kamu buat ni, lepas tu naikkan bendera kamu pula, ini akan mengundang kemarahan Inggeris. Nanti British marah, dia kata. Dan kemarahan Inggeris ini akan menimpa orang Melayu Kedah. Maka dijawab balik oleh Tunku Muhammad Saad. Dia bagi tahu pada perutusan dia, dia kata beritahu syarikat tersebut. Syarikat ni maknanya syarikat India Timur lah. The East India Company ni. Dia kata beritahu syarikat tersebut, kami telah menawan semula Kedah yang merupakan hak milik kami sebenarnya. Tidak ada undang-undang boleh memansuhkannya, dan selagi kami dapat menghunuskan pedang atau memegang lembing, kami akan mengekalkan warisan yang diperturunkan daripada nenek moyang kami. Jadi inilah kata-kata yang begitu kuat yang menyebabkan British pun terkejut. Kalau kita baca buku yang ditulis oleh Osborne umpamanya, dia di atas kapal itu, kapten di atas kapal itu,
kelasi di atas kapal bersama dengan Warren itu, dia menulis betapa orang Kedah ni, dia kata memang tak macam orang India. Mereka tak akan mudah-mudah menyerah kalah. Jadi ini adalah perutusan ataupun kenyataan yang dikeluarkan kembali oleh Tunku Muhammad Saad. Jadi mereka teruskan serangan di darat, sampailah mereka mampu menghalau Siam keluar daripada Singgora. Mereka juga berjaya membebaskan Patani. Buat kali pertamanya setelah Patani jatuh ke tangan Siam, inilah kali pertama Siam berjaya dihalau keluar dari Patani. Kemudian sampai di Singgora, pejuang-pejuang ini berhenti rehat sebab monsun. Hasrat mereka adalah untuk mengetuk pintu istana King Rama di Bangkok. Jadi berhenti di situ saat, sementara nak menunggu bantuan tentera sampai lagi dari Terengganu, dari Pahang. Kita perlu ramai orang lagi kalau kita nak pi sampai ke Bangkok. Kerajaan negeri Selat masa itu, kerajaan Inggeris, di negeri-negeri Selat mendapat berita ini, lalu menghantar bantuan tentera dan senjata kepada Siam di Bangkok. Jadi ketumbukan Siam di Bangkok itu makin kuat dan mereka mengasak turun ke Singgora. Dan oleh kerana terlalu kuat asakan daripada ketumbukan tentera yang begitu besar, maka pada bulan Februari 1839, angkatan Tunku Mat Saad ini, angkatan yang bersama Kedah ni, terpaksa berundur ke selatan, berundur ke selatan. Dalam satu peperangan yang sengit di Hat Nyai, ramai pejuang-pejuang Melayu gugur syahid. Antaranya termasuklah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Syekh Samad Falimbani gugur dalam perang di Hat Nyai itu. Ikut catatan, ada yang kata kepalanya dipenggal, badannya dikubumikan, hingga hari inilah di satu kampung dalam kebun getah di Bantrang. Jadi siapa yang rajin pergi ke Siam tu, mungkin lalu kot Bantrang ni, boleh singgah tengok makam ataupun kubur Syekh Samad Al-Falimbani. Jadi angkatan Tunku Mat Saad ni berundur, akhirnya masuk balik ke kota Kuala Kedah. Pada 16 Mac 1839, tentera daripada Bangkok tadi itu dengan kekuatan 15,000 tentera, 15,000 turun daripada Bangkok itu bersama meriam, gajah dan sebagainya, dengan bedil istinggar yang baru yang diperolehi daripada syarikat Hindia Timur, menyerang kota Kuala Kedah dari darat. Di laut, HMS Haisin dengan 18 laras meriam mengepung pasukan perahu-perahu pejuang Melayu, dan Haisin ini dibantu oleh 3 lagi kapal yang lebih kecil, iaitu Emerald, Pearl dan juga Diamond. Pada 19 Mac 1839, ini saya cepatkanlah, saya skip lah sebab nak habis lah, kerana cerita ni sampai tengah malam tak habis. Lapak nasi semua ada ni, pejuang-pejuang ni. 19 Mac 1839, pekan Kuala Kedah sudah dikuasai oleh askar Siam, dan sniper, penembak-penembak tepat mereka telah ditempatkan segenap penjuru di Kuala Kedah itu. Mana-mana orang Melayu yang dijumpai pada waktu itu mereka bunuh dengan kejam. Dan oleh kerana Tunku Mat Saad, Laksamana Muhammad Ali dan sebagainya yang di dalam kota itu merasai bahawa harapan untuk menang ni adalah sangat tipis, dan kota Kuala Kedah ini pasti akan jatuh ke tangan Siam bila-bila masa saja. Maka pada malam itu mereka bermesyuarat, dan ada beberapa orang askar upahan sepoi Gujarat, sepoi ini yang asalnya dengan British bawa,
Tapi yang Islam ni bersama dengan mereka, mereka membuat serangan terakhir kepada kedudukan Siam di Kuala Kedah itu. 15 askar sepoi itu disuruh untuk menembak ke arah tentera Siam yang di luar daripada kuarter. Apabila mereka menembak keluar itu, pejuang-pejuang Melayu diarahkan untuk menyelamatkan diri dengan berenang, terjun berenanglah pergi ke kapal-kapal British ni. Kapal-kapal British ni ada banyak juga yang kelasinya adalah merupakan orang Melayu daripada negeri Selat. Dan mereka ni adalah orang Melayu juga kan. Bila dia tengok pejuang-pejuang Melayu ni berenang mari ke kapal tu, mereka tolonglah tarik ke atas. Walaupun mereka di pihak British, tapi oleh kerana dia tengok orang bangsa dia ni, dia tariklah naik ke atas. Daripada begitu ramai tadi ni, 10,000, dalam kota tu dah sampai tak sampai 200 orang dah tinggal, pejuang-pejuang Melayu pada waktu itu. Dan oleh kerana mereka sedar bahawa mereka sudah terkepung, pejuang-pejuang ini tak ada pilihan lain melainkan menembak ke arah Siam dengan meriam-meriam besar 18 pound, menembak keluar daripada kota itu, dan peluru yang ada itu boleh bertahan lebih kurang 2 jam. Jadi dalam masa 2 jam ni lah dalam keadaan Siam kelang kabut ni kena tembak dengan 18 pound punya peluru besar tu, pejuang-pejuang Melayu ni lari terjun ke dalam alur Melaka untuk menyelamatkan diri. Sepoi-sepoi yang tinggal ni pun kemudiannya mereka lari terjun ke dalam laut itu. Ada yang diselamatkan, ditarik naik ke kapal, ada yang syahid, berkubur di dalam laut itu. Mastermind dalam perang ni Tunku Muhammad Saad, Tunku Abdullah, Datuk Muhammad Taib Hitam, Laksmana Datuk Mak Ali, mereka ini dapat meloloskan diri daripada serangan Siam untuk merancang serangan berikutnya pula. Itulah hebatnya perwira-perwira kita. Jadi apabila Sultan pada waktu itu sedar bahawa perjuangan kita nak teruskan lagi, tapi pada waktu yang sama kita cuba berunding dengan Siam, maka dihantar putera bongsu dia, Tunku Da'i. Tunku Da'i ini nama panggilan ya. Nama sebenarnya adalah Tunku Zainal Rashid. Dihantar Tunku Da'i ini, anak bongsu dia, pergi jumpa dengan Raja Rama, beritahu Raja Rama kembalikan Sultan ke takhta, kalau tidak perang ni kami teruskan lagi, sebab orang Kedah takkan serah diri, takkan menyerahkan negerinya. British pula nasihat kepada King Rama, dan King Rama pun kata betul jugalah, 21 tahun, 21 pertempuran, ramai yang mati, puak-puak Siam pun ramai mati, kami pun tak boleh perintah Kedah. Dia kata baiklah, kalau macam itu, pada bulan Jun tahun 1842, Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah yang kedua dikembalikan takhta menjadi Sultan Kedah kembali. Tetapi ada tetapi dah. Tetapi boleh ditarik keluar daripada Kedah dan diserahkan kepada Syed Hasan Jamalulail menjadi Raja Perlis. Setui diserahkan kepada Tengku Bisnu, bukan lagi sebahagian daripada Kedah. Kubang Pasu diserahkan kepada Tunku Anum, bukan lagi sebahagian daripada Kedah. Jadi Sultan Ahmad Tajuddin walaupun dia dapat takhta dah jadi Raja Kedah balik, Sultan Kedah, Sultan Kedah tetapi negeri Kedah tu dah jadi kecil lah. Sebab Raja Rama, King Rama kata kalau besar nanti dia kuat, dia pecahkan dia. Serupa kita hari ni lah, 60% orang Melayu tapi pecah, pecah jadi lemah.
Sebab tu saya suka sejarah ni. Saya bukan orang sejarah, saya orang komunikasi. Saya suka sejarah ni kerana sejarah itu sentiasa berulang kalau kita tidak belajar daripada sejarah. Dan inilah yang penjajah buat. Baik British ataupun Siam. Dia pecah-pecahkan. Kemudian Tengku Anum menyatukan balik Kubang Pasu dengan Kedah, dengan Kota Stang, dengan Kedah lah. Cuma sampai hari inilah Kedah tak dapat balik Perlis dan juga Setui. Ya. Bangkok Treaty, perjanjian Bangkok 1909. Siam ambil Setui, dia serahkan Perlis kepada British. Dia faraid tanah kita, tukar suka sama suka. Jadi Kedah mujaklah dapat balik, walaupun tak dapat banyak, dapat balik Kubang Pasu, satu balik dengan Kedah, sehinggalah ke hari ini. Jadi saya nak berhenti di sinilah, sebab dah lewat dah. Bagi cerita perang ni bagi tengah malam. Itu pun saya tak pergi detail tu. Kalau saya pergi detail lagi panjang cerita ya. Banyak catatan-catatan yang jadi masalahnya kita tidak kemukakan. Jadi ramai orang Kedah, terutamanya generasi sekarang ni, dia tak tahu pun bahawa ini berlaku. Di sekolah pun tak tulis detail macam ni kan, dalam buku sekolah. Saya orang komunikasi tu, saya kata jadi masalah kita ni sebab kita tidak komunikasikan kehebatan yang silam kepada generasi kemudian. Kita pun tak buat filem pun, sebab filem ni saya tidak melihat dari sudut negatif. Saya melihat filem ini sebagai satu perkara, satu benda yang sangat berkesan untuk membentuk jati diri. Tak usah kira lah filem yang mengarut. Saya bercakap tentang bagaimana filem ni nak digunakan untuk mendapat manfaat daripadanya. Kita tak macam Korea. Korea tu macam mana digunakan filem untuk menaikkan semangat jati diri rakyat Korea. Dibawa cerita-cerita perang Korea lawan dengan China. Padahal Korea ni tak berani pun nak lawan dengan Ming. Ming tu satu kuasa empire yang begitu hebat. Begitu juga dengan Jepun. Jadi Korea ni dia terhimpit di tengah-tengah, a hermit kingdom, satu kingdom, satu kerajaan yang kecil sahaja. Tapi oleh kerana dia nak jati diri, nak orang Korea rasa bangga dia orang Korea, maka dibuat digunakan filem, drama dan sebagainya. Ni kita tak buat. Kan? Baguslah yang buat Mat Kilau tu, tapi mana filem pasal perang musuh bisik? Ada satu saja filem tahun 83 kalau tak salah saya, Sumpah di Bumi Merkah, Rahim Razali. Dalam filem itu ada diceritakan tentang perang Kedah lawan Siam ini. Tapi tak pernah disiarkan lagi selepas daripada itu. Tiap-tiap tahun kita duk bubuh Sajan Hasan Bukit Kepung, Sajan Hasan Bukit Kepung, Sajan Hasan Bukit Kepung. Budak-budak dah hafal dah. Jadi saya banyak kali juga menyeru kepada pembuat-pembuat filem, pembikin filem, pemodal-pemodal ini, cuba buat filem perjuangan kita ini untuk menaikkan jati diri. Bila naik jati diri budak-budak kita ni, orang muda kita ni, dia tahu perjuangan nenek moyang dia, dia tahu hebatnya perjuangan nenek moyang dia, maka dia jadikan itu sebagai penanda aras supaya dia sama level dengan nenek moyang dia atau lebih baik daripada itu. Dan dia tak terikutlah dengan benda-benda mengarut yang datang daripada barat ataupun daripada budaya-budaya lainnya yang sangat terasing daripada kita, yang sangat berbeza, sangat jauh berbeza daripada tuntunan agama kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon untuk berhenti di sini, hampir jam 9.30 malam dah. Cerita perang ni tak habis bila-bila, sebab kita adalah bangsa perang. Kalau kita ambil daripada dulu sampailah selepas Jepun pun, kita duk lawan komunis lagi di Gubei dan sebagainya. Itu sudah zaman moden, tapi kita masih berperang. Dan sekarang kita berperang, kita berperang ideologi, kita berperang dengan himpitan daripada barat, komunis dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita ceritakan, kita kongsi dalam
masa yang singkat ini dapat memberi manfaat kepada kita bersama. Terima kasih di atas perhatian, mohon maaf di atas keterlanjuran. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.